الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada yakni kitab Allah, yakni Al-Quran dan yakni As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik yakni bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan memberkatakan tajuk keutamaan bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Islam berkewajiban mengasihi dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kecintaan seseorang itu kepada baginda dan merupakan ibadah yang mulia serta terpuji. Hal ini kerana perkataan salawat yang bermaksud doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi memberikan kesejahteraan, keutamaan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri memulakan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti malaikat, kemudian dianjurkan kepada muslimin untuk mengamalkannya. Perkara ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini dengan bermaksud
bahawa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda serta disebut nama baginda di sisi para malaikat. Lalu para malaikat pun berselawat kepada baginda. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk bumi agar mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat dihimpunkan selawat penduduk langit dan selawat penduduk bumi, agar selawat itu lengkap dan sempurna bagi memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semulia-mulianya. Ayat ini juga menjelaskan bukan bermakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi puji-pujian dan keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah merupakan semulia makhluknya yang paling taat kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala mahu menjelaskan kepada umat manusia supaya sentiasa memuji dan memuliakan manusia yang taat kepada-Nya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyeru kepada umatnya supaya sentiasa berselawat terlebih dahulu sebelum berdoa, agar doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Fadalah binti Ubaid yang bermaksud, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa tanpa didahului dengan kalimah tahmid dan salawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai orang yang berdoa, janganlah kamu segera menyampaikan permohonan tanpa didahului pujian dan selawat." Kemudian Nabi mengajar doa yang terbaik. Di lain waktu, ketika Nabi SAW mendengar seorang berdoa dengan didahului kalimah tahmid dan selawat, maka beliau bersabda, baginda bersabda, "Berdoalah kamu, sebab doa dan permohonan kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi pelbagai kelebihan, keistimewaan dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, di dalam kitabnya As-Safinatul Qadiriyah, beliau menyatakan bahawa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 42 kelebihan, dan antara kelebihannya ialah yang pertama, mereka yang berselawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat yang diucapkan akan mendatangkan rahmat dan barakah kepada pembacanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat orang yang membaca selawat 10 tingkat lebih tinggi, dan akan mendapat 10 catatan kebaikan, serta akan menghapuskan 10 dosa. Yang keempat, selawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. Dan yang kelima, selawat juga dapat menyucikan jiwa bagi pembacanya dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, serta akan ditutup segala aibnya. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam adalah sangat digalakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memperolehi manfaat kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang membaca selawat
hendaklah disertai dengan niat dan rasa cinta kepada baginda dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati baginda. Lafaz selawat ke atas baginda Rasulullah SAW ini cukup mudah dan tidak mengambil masa yang panjang, yaitu sekurang-kurangnya dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian bahawa kita tidak dapat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Kita amat memerlukan syafaat baginda Rasulullah SAW untuk menolong kita, kerana syafaat baginda adalah merupakan pertolongan yang paling besar di akhirat nanti. Marilah kita memperbanyakkan selawat pada sepanjang kehidupan kita. Semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang akan memperolehi syafaat baginda Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 109, Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Yang bermaksud pada hari itu tidak berfaedah syafaat yang dari dan kepada sesiapa pun kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya dan kepada orang yang diridai perkataannya.